Salam sejahtera bersama saya Fauziddin. Ini Awani Sarawak tumpuan untuk malam ini. Maka kampung kita adalah kampung baru itu pula adalah satu-satu kampung yang mempunyai kemudahan yang first class. Kerajaan negeri kita sendiri dapat menyediakan bantuan untuk membantu setiap lapisan masyarakat. Ini bermakna jumlah kes positif COVID di Sarawak kekal sebanyak 701. Pembangunan di kawasan Kampung Segedup dan Sungai Maung akan diteruskan dengan pelaksanaan projek skim perumahan yang baharu. Bagi fasa permulaan, projek perumahan itu menyediakan 297 lot dan ini membolehkan pembangunan lebih tersusun dilengkapi dengan sistem peparitan dan bekalan elektrik. Dengan usaha ini, Kampung Segedup dan Sungai Maung akan menjadi kampung yang lebih besar dengan fasiliti kelas pertama di Kuching. Perkara kedua yang saya nak sebut di situ ialah tanah tu akan kita timbuk dan nilai ataupun kos nimbuk tanah tu satu lot ialah lebih kurang 100,000 ringgit. Dan juga parit adalah parit konkrit serta jeraya yang jeraya ter lah, jeraya lebih besar. Maka kampung kita adalah kampung baru itu kelak adalah satu-satu kampung yang mempunyai kemudahan yang first class yang kita bangunkan. Tambahnya, penduduk Kampung Segedup dan Kampung Sungai Maung diberi keutamaan untuk setiap lot perumahan tersebut. Dan mereka yang diberi keutamaan ialah orang yang tinggal di Segedup, termasuklah menantunya kapal yang sedang rumah, dan juga orang Sungai Maung dan yang lain kalau yang lotnya lebih. Waktu buka mulai keutamaan pergi dengan orang Segedup dan Maung, termasuk mungkin Kudai, adik kakak kita di Kudai kalau lot kita bertambah. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis penyampaian cek pampasan projek skim pembesaran Kampung Segedup di Hotel Waterfront Kuching pada Jumaat. Seramai 28 orang penduduk Kampung Segedup menerima cek pampasan melibatkan 43 lot dengan keluasan 31.92 hektar. Langkah menangani COVID-19 bukti jelas kemampuan kerajaan negeri Sarawak dalam mengawal penurunan wabak ini tanpa 100% bergantung kepada Kerajaan Persekutuan. Bagi Yang di-Pertua Kanan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Fadilah Yusof, ada lagi banyak yang telah, sedang dan akan dilakukan Kerajaan Negeri Sarawak untuk rakyat di negeri ini. Untuk itu, untuk ia direalisasikan, sokongan padu kepada gabungan Parti Sarawak GPS perlu diteruskan. Ini terbukti pertama sekali melalui apa yang kita hadapi COVID ini, bagaimana kerajaan negeri kita sendiri walaupun dah ada peruntukan bantuan daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri kita sendiri dapat menyediakan bantuan untuk membantu setiap lapisan masyarakat kita. Tak kira sama ada golongan bisnes, orang yang hilang pekerjaan, orang yang mengalami kepayahan akan mendapat setiap bantuan sama ada kewangan ataupun lain-lain bentuk bantuan pada kerajaan. Fadilah turut berharap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk terus diberi mandat untuk memimpin. Ini bagi merealisasikan hasrat menjadikan Sarawak sebagai negeri termaju menjelang 2030. Sebab itu saya katakan beri peluang pada Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Abang Johari untuk menang dan diberi mandat untuk terus memimpin Sarawak. InsyaAllah 2030 nanti saya yakin Sarawak boleh dikatakan menjadi sebuah negeri yang termaju dalam Malaysia. Selain itu, ujarnya hak setiap lapisan masyarakat dan hak negeri Sarawak juga sentiasa menjadi keutamaan GPS dan akan terus diperjuangkan. Ini termasuk yang lebih utama ialah memperjuangkan hak negeri Sarawak. Tidak pernah diketepikan. Sebab itu semalam kita menyaksikan kemenangan kita untuk mendapat bayaran daripada Petronas, daripada SST. Dan perundingan ini akan berterusan. Beliau berkata demikian ketika sesi temu bual khas bersama media di Kuching pada Jumaat.
Baiklah, pemerkasaan kawasan pelancongan berkonsepkan alam semula jadi akan diteruskan melalui Pelan Ekopelancongan 2016 hingga tahun 2025. Inisiatif kerajaan pusat itu akan mengenal pasti beberapa destinasi ekopelancongan baharu di seluruh negara bagi mempelbagaikan tumpuan pelancongan dalam negeri. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri, di Sarawak misalnya, taburan hutan simpan di negeri itu berupaya menjadi input tahap kemapanan destinasi ekopelancongan yang bakal disenaraikan kelak. Mengambil contoh Rizab Semula Jadi Piasau PNR, daya tarik setiap destinasi perlu diketengahkan dengan bijak mengikut minat pelancong. Pada masa yang sama di Piasau Nature Reserve ini ada satu daya tarikan yang begitu unik sekali, di mana saya mencadangkan kepada mereka yang nak mendengar cerita mengenai burung hornbill, burung kenyalang yang dinamakan Faridah yang telah meninggal dunia telah mati, atas cerita yang begitu sedih sekali. Perkara ini perlu diceritakan bagi menarik minat orang yang mempunyai minat untuk pergi ke tempat-tempat kawasan hijau seperti ini untuk menyaksikan sendiri. Selain itu, Nancy berdedahkan satu perancangan sedang dibuat bagi membangunkan Green Corridor sepanjang PNS ke kampung Pulau Melayu. Malah beliau turut menyarankan perkhidmatan river taxi diwujudkan untuk kemudahan awam selain menjadi produk pelancongan di bandaraya itu. Saya merasa sungai yang kecil dekat Pulau Melayu dengan dekat Muara tu adalah baik kalau adanya river taxi untuk menyeberang pergi ke Pulau Melayu tu bagi mereka yang berminat untuk makan mi Jawa dekat Pulau Melayu, supaya tak perlu pusing jauh. Bagi mereka yang orang datang yang tak ada transport, dia boleh menggunakan river taxi. Itu saranan sahaja, sebab saya nampak itu berpotensi untuk menjadi satu bahan untuk kita promosikan sebagai produk pelancongan di Miri ini. Nancy berkata demikian selepas merasmikan lukisan mural hasil tangan Persatuan Pelukis Miri di Pusat Kraftangan Miri dalam lawatan kerja ke bandaraya itu pada Khamis. Pusat kraftangan itu dahulunya merupakan Pusat Khazanah Miri. Ia dibaik pulih melalui peruntukan khas Ketua Menteri Sarawak dan dirasmikan semula pada Januari 2018 oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin. Kontraktor Program Perumahan Rakyat PPR di Sarawak diminta membina rumah berkualiti, memenuhi spesifikasi dan siap dalam tempoh yang ditetapkan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Zuraida Kamarudin berkata langkah itu perlu susulan laporan audit yang lalu banyak mengetengahkan isu pembangunan yang gagal mematuhi ketetapan KPKT. Tegasnya, polisi baru akan dirangka sebagai panduan kepada KPKT menamatkan sesuatu kontraktor apabila sesebuah syarikat gagal mencapai progres laporan sepatutnya. Ini bagi memastikan kualiti kerja dan kualiti pemantauan pihak KPKT adalah bertepatan. Kerana saya mengambil kira tentang laporan audit yang saya rasa kecewa kerana banyak perumahan-perumahan yang dibina PPR menjadikan kerugian kepada kerajaan. So jadi daripada sekarang onwards pihak Jabatan Pembangunan tu akan dipimpin oleh TKSU, satu jawatan kuasa dan dipimpin TKSU untuk melaporkan perkembangan projek-projek yang dalam pembinaan dalam masa setiap kali sebulan dan akan juga melaporkan kepada saya. Tambahnya, jawatan kuasa PPR juga perlu dibentuk seawal 6 bulan bagi mengelakkan isu lanjutan seperti unit terbengkalai dan tidak selamat berlaku pasca pembinaan. Saya juga nak pastikan bahawa setiap kawasan perumahan yang kita bina, pengisiannya mesti cepat. Dalam masa 6 bulan mesti ada pengisian kerana kita nak mengelakkan daripada vandalism dan sebagainya. Dan komuniti yang masuk itu mulakan juga dengan satu pembentukan jawatan kuasa yang akan melihat, memantau tentang perkembangan penduduk di sini, ahli-ahli penduduk dari segi jaga kebersihan, jaga kesihatan, jaga keselamatan dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis pecah tanah projek dan lawatan tapak bagi PPR Seduan di Sibu Jaya pada Khamis. 461 buah rumah teres PPR setingkat untuk golongan B40 itu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk surau, tadika dan taska. Perkembangan projek tersebut setakat ini ialah 7% dan dijangka siap sepenuhnya pada Oktober 2022. Berkuat kuasa Isnin 21 September 2020 kemasukan ke Sarawak bagi warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang datang dari atau melalui Sabah
perlu menjalani ujian saringan COVID-19 3 hari sebelum perjalanan. Malah mereka juga perlu mengisi borang online Enter Sarawak dengan dokumen sokongan yang diperlukan. Bagi semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia yang datang dari ataupun melalui Sabah dan Labuan yang ingin datang ke Sarawak, mereka perlu mengisi borang online Enter Sarawak dengan mempunyai dokumen sokongan yang diperlukan dan telah membuat ujian COVID-19 RT-PCR test 3 hari sebelum perjalanan dengan keputusan negatif. Bagi rakyat Malaysia yang menggunakan penerbangan dari Pulau Pinang, ujian saringan COVID-19 secara rawak akan dijalankan di lapangan terbang Kuching. Ugah berkata demikian semasa sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Jumaat. Dalam perkembangan sama, rakyat Sarawak yang pulang dari luar negara akan dikuarantin di First Point of Entry di Sarawak dan tidak dibenarkan transit ke destinasi terakhir. Misalnya, kalau orang Sarawak datang dari luar negara, dari Kuching, dari Kuala Lumpur dan menggunakan kapal terbang yang akan singgah di Kuching, mereka itu akan dikuarantin terus di Kuching. Bagi rakyat Sarawak yang berulang-alik ke Brunei dan Sabah atas urusan kerja, mereka perlu mengambil surat khas dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian masing-masing. Mereka juga dikehendaki mengambil ujian COVID-19 setiap 2 minggu dan mengamalkan SOP yang digariskan. Akad Akong Tuan Rumah Panjang Akad di Sibu. Pada Selasa, rumah panjangnya dikunjungi pihak Jabatan Penerangan Malaysia, doktor dan polis. Tujuannya adalah untuk menerangkan secara terperinci mengenai pembudayaan norma baru. Bagi akad, maklumat ini penting bagi seluruh isi rumah panjang supaya mereka faham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika ini. Ya ke dia tu bisik mana mimit dia udah pulai baru nyebisik mana laban bala dia tu nyemanyuh ulih kerja pasal lagi ulih berjalan ya sebedaunya siga matu saya tapi dia tu rumah baru laban kita nyo stay baru angkat baru tu segi mana mai tu tadi nada nama gitu udah laban udah dajal bala Jabatan Penerangan Malaysia ngau sedak dutul polis nang bisa datang itu magian. Rumah Panjang Akad jadi destinasi pertama kempen pembudayaan norma baharu COVID-19 yang diterajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM bermula 15 September 2020. Sementara itu, Ketua Setiausaha KKMM Datuk Suryani Ahmad berkata, inisiatif ini akan dilaksanakan di seluruh negara dalam usaha mengurangkan risiko COVID-19. Ia juga fokus untuk mengukuhkan kawalan kendiri dan komuniti khasnya di kawasan pedalaman termasuk rumah panjang dan perkampungan. Sentiasa peka dengan amaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Di samping itu juga, pastikan anda dan keluarga ngelaun 3C, iaitu endor kesekut, kawasan yang sesak, endor yang sekut, kawasan yang sempit dan berjakut semak, bertutur dengan jarak yang dekat. Suryani turut berpesan agar setiap pihak di peringkat dasar memainkan tanggungjawab selaku duta untuk memerangi wabak berkenaan di kawasan masing-masing. Kempen bakal bergerak ke sekitar 153 daerah seluruh Malaysia dengan 459 program sehingga 31 Disember 2020. Baiklah, sekian Awani Sarawak. Saya Fauzin. Jumpa lagi.